Padam dulu lah, padam dulu. Assalamualaikum. Padam dulu lah, senang. Dia nak keluar ke mana dia keluar. Jalan terus. Ni member mai tadi. Dia mai seorang-seorang. Dah kebetulan dia kata tengah hari tadi. Dia kesian tengok aku post makan roti kering. Dia bawa main nasi sebungkus, nasi royal. Aku mana boleh makan. Aku makan nasi tak ada karbo. Nasi beli. Tapi tak apalah, kawan. So tadi saya makan dia sikit lah. So okey, contohlah. Ini yang satu lah. Satu. Sewaktu Morgan, Shiva, Krishna, Vishnu, Buddha, all those popular legend lah, mereka hidup. Waktu mereka ni hidup, mereka ni, waktu mereka hidup, contoh dia, kita cakap Shiva lah. Dia pun mempertuhankan yang satu. Buddha pun mempertuhankan yang satu. Krishna pun mempertuhankan satu. Jesus Christ pun mempertuhankan yang satu. Okey, begitulah juga Nabi Muhammad SAW mempertuhankan yang satu. Many different religion, many different popular religion names lah. Masuk kata nama dia banyak lah. Hindu, agama Hindu ada dia punya dewa-dewa dia atau Tuhan dia. Agama Kristian, lagu Kristian, Buddha, lagu Buddha, Islam, lagu Islam. It's methods of religiousness, okay? So, mereka ni semua menyembah yang ni. Mempertuhankan Tuhan yang satu. Tetapi bila dia ni mati, Tok Buddha mati, masa tu yang dia ikut belakang mereka ni, yang dia ikut belakang mereka ni yang ramai. Okay? Yang ikut belakang mereka ni yang ramai. Mereka dah cempera bewok. Mereka tak tahu nak buat apa. Sebab dia ni dah mati. Okey, dia cakap dengan yang ramai ni. Ada pula seorang yang besar dalam kawasan ni. Dia kata, mai kita buat patung dia. Kita buat patung dia. Lepas tu lepas Jesus tak ada, atau Nabi Allah Isa tak ada alaihissalam, yang ramai ni pula, mai kita cipta potret dia. Mai kita cipta patung dia. Begitulah juga Shiva, Vishnu ke, Morgan, Sivan, Sakti ke, siapa semua mereka cipta. Mereka ni cipta sebab mereka ni dah mati. Tetapi mereka ni tak sedar, masa mereka ni hidup, mereka ni tak sembah siapa pun. Mereka tak menyembah. Mereka mempertuhankan Tuhan yang satu. Dengan kaedah mengenal siapa diri mereka. Mereka tak menyembah ada potret lain ke, ada tokoh lain ke, ada gambar lain ke, ada ni, mereka tak ada. Mereka menyembah ni. Okey, sebegitulah juga di sini. Contoh dia kalau Tok Buddha lah. Dia tak ada tokoh ni masa tu. Dia tak sembah siapa lagi. Dia ni hanya bersatu dengan yang satu. Tetapi bila dia tak ada, mereka yang pengikut dia lah yang mencipta tokoh ni. Bermakna yang ramai ni perlahan-perlahannya telah menjadi buta pada yang satu. Sebab yang ramai-ramai ni dia pecah pula. Ada cucu, ada cicit, ada ni apa semua. Jadi mereka ni ikut-ikut, maka terjadilah agama nenek moyang.
sesungguhnya nenek moyang mereka tidak mengetahui. Quran cakap. Maka terjadilah agama nenek moyang. Sebab mereka ni mencipta tokong-tokong, gambar-gambar dan kaedah-kaedah. Itu sebab Buddha are never Buddhist. Buddha tak pernah Buddhis. Begitu juga dengan Nabi Allah Isa pun dia bukan Kristian. Begitu juga dengan mereka ni. Mereka bukan mempertuhankan gambar dan tokong. So mereka bermakna mempertuhankan Tuhan. Mereka bukan mempertuhankan kaedah, konsep dan idea, law and system. No. Mereka tak mempertuhankan itu sebab mereka mempertuhankan Allah yang satu. Tuhan yang satu, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So, mereka ni semua ada mukjizat, karamah mereka semua mereka ada. Mereka ni, itu sebab mai dekat Muhammad ni special. Sebab Muhammad Muhammadian. Buddha never Buddhist. Jesus never Christian. Mereka ni never Hindu. Sebab mereka mempertuhankan yang satu. Cuma yang pengikut-pengikut mereka yang ketika itu yang telah membuat silap setelah mereka mati, orang cipta gambar dan potret. That just why in Islam we don't have portrait of Muhammad, we don't have the status of Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab bila sampai tang sini, dari sudut ma'rifatullah, Tuhan bukan subjek, Tuhan bukan objek. I'm sorry to say that, dari sudut ma'rifatullah. Tapi kalau puak Wahbi atau puak ustaz-ustaz fiqah nak hentam saya di sebab ni, go ahead. What you guys going to do, you have done. So no problem. Hampa nak hentam-hentam lah. Sebab apa? Kalau hampa kaji balik, it's not fair really. Hampa aja nak cakap kaedah hampa, bagilah kami puak-puak makrifah ni bersembang kepada orang yang nak mengaji atau orang yang sedang mengaji. Tapi kalau orang yang telah mengaji, dia tengok ni, dia kata apa tau? Pak sembang yang sama ya selalu. Memang. Sebab ramai yang tak faham. Macam mana aku nak cucuk angin jauh-jauh? Tak boleh. Ada benda-benda yang tak boleh sembang ni kelayakan. Okey? Kalau kita nak sembang yang orang tak boleh faham terus pun boleh. Alright? So, sekarang kita nak pecah sebab masa di perhimpunan para sufi. Sufi ni sebenarnya dalam Buddhis pun ada, dalam Hinduism pun ada, iaitu mereka ni orang-orang yang bukan orang-orang yang beragama. Puak-puak ni, dia lebih pada orang-orang yang beriman. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 62. Alright? So, kawan-kawan yang mengaji, kawan-kawan yang faham benda ni, saya dah kena teruk, saya dah kena hentam macam-macam. Relax aja. Baru ni saya pergi Hero nak beli barang, ada satu abang tu tahan saya. Sebelum ni saya jumpa dia dah dekat Nasi Royal Kedah. Dia bagi saya macam gendang. Dan segala persoalan penyembangan lebih kepada mengejek dan sarkastik. So bila saya jumpa dia kali kedua, saya kata tak boleh bang, saya busy, saya ada kerja, saya nak main beli barang, saya nak belah. Dia kata kita tak boleh duduk luar, tapi dalam supermarket ni kita boleh sembang. Naik atas tak apa, dia kata. Saya kata tak boleh bang, sebab kalau saya ikut abang, saya duduk sembang abang, bermakna saya telah tidak mendengar nasihat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sepertinya dalam yang tertulis di dalam surah. Tapi bila aku sebut surah ni, hampa baca lah. Sebab ada dua orang kawan ni, mereka tengok video aku. So bila mereka tengok video aku, seorang duk pasang ni, dia punya handphone, dua orang tengok. Seorang lagi untuk cek surah. Bila aku cakap, dia pause, member dia cek surah. Surah apa yang aku sebut? So dia sedang mengkaji. Macam pengajian fiqah, mereka sebut terus lagu tu, mereka ni dengar, saya tak kaji. So dia ni, dia law tu juga, dia pause the video, dia stop video tu, dia suruh kawan, cek surah yang dia sebut tadi, cek sat. So di sini, mereka ada jalan usaha, itu niat dia. Okay? So bila saya suruh sebut, bila saya lari, saya tak mau sembang dengan orang yang macam tu, yang pernah mengejek, yang pernah tuduh pasal kita kena ada Quran, kita kena ikut nasihat. Nasihat Quran tu dalam surah 6
Surah 6. Surah apa? Al-An'am. Okey, double A. Surah Al-An'am. So surah 6 ni, hampa cari surah 6 ayat 68. Dia bagi nasihat lah, kalau jumpa puak-puak ni, bangun, belah. So, begitulah untuk kawan-kawan yang kata duk kena torture, duk kena kutuk. Jangan layan lah, sebab mereka tak mengaji benda ni. Yang mereka mengaji tu, kita dah mengaji. Tapi yang kita mengaji ni, mereka tak mengaji. So, it's okay. It's okay. Kalau orang nak kata apa pun kata, it's about the time. We move on. Alright? We move on. Kita tak payah lah. Sebab kalau dia nak, dia cari, dia tak mau, dia punya pasal. Sebab banyak dalam Quran menjelaskan untuk menjadi mudah. Allah yang menyesatkan, Allah yang beri petunjuk. Dan Allah pun berkata dekat Nabi Muhammad SAW, 10:99, 10:100. So, yang nak cek-cek, tak mau cek, sudah, baik-baik dia. So, benda ni dia nak suruh kita relax. Jadi bila orang faham benda ni, dia tak akan jadi pergaduhan, okey? Tak payahlah hantar kat lepas cerita kena kutuk tempat kerja, tak payahlah. Sebab apa? This is SOP. SOP pengajian ni. Memang kita akan kena. So, memang kita akan ditomah dan dihina. Pada zaman-zaman dulu pun sama juga. So, hari ni kita continue, okey? Alright. Bila yang satu ni, mereka ni faham tak? Telah pergi. Maka mereka ni panik. Yang pengikut-pengikut ni panik. Mereka tak tahu apa-apa. Mereka cipta patung, mereka cipta potret. Sebab itulah. Maka pengikut yang selepas generasi ni, pengikut mereka, cucu mereka, cicit mereka apa, sampai ke hari ini. Sampai ke hari ini, mereka mempertuhankan apa yang manusia buat. Mereka beriman dengan apa yang manusia buat. Mereka ada yang sedap, ada yang tak sedap. Itu sebab dalam Hindu pun dia cakap, kalau kamu tengok batu, tak ada Tuhan. Kalau tengok Tuhan, tak ada batu. So, this is the symbolic. Macam tu juga dalam Jesus beritahu, the kingdom of God is in you and surround you. So, kalau awak nak cari yang jenis, sebab dalam Bible tak ada satu pun menceritakan bagaimana bentuk Jesus, bagaimana rupa paras Jesus, bagaimana keadaan Jesus. Dia tak ada. Cuma orang mereka-reka, sebenarnya tak ada. Sebab dia akan terhijab, dia akan jatuh dekat seolah-olah berwasitah. Dia bermakam di gambar dan potret. So itu sebab dalam Islam Muhammad tu tak ada lukisan dia, tak ada gambaran dia. Dan Allah juga tak ada patung. That's why in Islam, yang bestnya dalam Islam tu, kalau awak nak mengenal Allah, bukan awak mengenal mereka ni yang ramai. Yang ramai ni membawa apa? Yang ramai ni membawa keagamaan. Dia ada pecah pada konsep, idea, law, system. So, ini dah di peringkat ini. Di peringkat ini, dia tak mungkin bertautan dengan yang ni. Sebab apa? Sebab ini adalah satu pada yang ramai, ramai pada yang satu. Satu kaedah ini, satu pada yang ramai, ramai pada yang satu, satu pada yang satu. Itu saja. Sebab dia di kaedah ini, dia duduk dalam usul fiqh tasawuf. Okey? Dia tiada agama dan dia tiada law dan undang-undang di sini. Okey? You got what I mean? So, apa aku nak sebut tadi tak? Okey. So, bila orang yang nak mengaji mengenal Allah,
ada yang di peringkat-peringkat ini, ada yang terlepas di dalam ilmu mengenal Allah. Bila mereka nak mengenal Allah, mereka ni akan ajak mereka di sini. Tetapi itulah manusia sekarang ni, mereka lebih suka mempertuhankan agama nenek moyang di level sini, iaitu agama yang ramai, agama yang ditengok. Sedangkan dalam Quran cakap mereka hanya mengikut nenek moyang mereka, tetapi nenek moyang mereka tidak mengetahui hal yang sebenarnya, tidak mengetahui. So di sini kita kena tepuk dada, tanya diri kita, apa sebenarnya yang kita ikut. Kita ikut konsep dan agama semata-mata, atau memang kita sedang mempertuhankan Tuhan yang satu. Sebab Allah tu bukan nama. Allah tu bukan nama. Mereka yang ramai inilah yang membuat lebih ramai. Sampai di peringkat di sini, mereka terpadam bila mereka ni cipta potret, patung dan ini, dan mencerita konsep dan media itulah ini, bla bla bla. Padahal mereka tak mengajak. Sebab nak mengajak yang ni, kena mengenal siapa dia yang sebenarnya. Contohnya, kita bagi satu contoh. Antara peringkat ni dan peringkat yang ramai ni. Okey, contoh dia. Tu dia tu, nak tambah tu. Cara aku lah. It's curry puff. Boleh ya. Okey ya, boleh ya. Dalam curry puff ni, bila orang yang mengenal kuih ni, hang bawa satu mak saleh, pergi pasar malam, bagi dia rasa. Dia rasa curry puff ni, wow man, this is delicious. Okay. So minggu depan dia mai, bagi saya, can you please give me popiah? Sebab mamat yang bagi kat dia ni, anak hantu tu, dia sudah tipu mak saleh ni. Dia kata ini popiah. Dia saja nak bagi member dia melawak gelak, main-main. Tapi dia sembang-sembang, dia lupa nak bagi tahu kat mak saleh tu sebenarnya popiah tadi joke ya. Yang betulnya adalah curry puff. So mak saleh tu pergi dia minta popiah, orang tu bagi. Dia kata no, not this one, bukan yang ni, itu. Baru lepas gelak, dia kata you have to say curry puff. So dia tahu nama yang ada dalam kepala dia tu tak betul. Tetapi dia telah dikenalkan ini. Maka nama tu tak betul, tapi dia kenal. Makna nama tu tak penting bagi dia. Dia boleh tunjuk pasal benda tu ada. Kalau benda tu tak ada, dia cakap I don't know. Dia tak boleh tunjuk pasal mata dia tak nampak, tapi dia kenal. Tapi bila wujud artinya ada, benda tu telah ada. Give me this tree. Walaupun dia tak reti nak sebut curry puff, dia boleh juga tunjuk this one, sebab dia telah mengenal. So curry puff ni pula diperkenalkan oleh yang ramai ni, yang mamat ni, yang level ni, dekat mak saleh tu. Tetapi mamat yang berkenal ni tahu makan je, tak bisa buat. So dia tanya, how for me to do this? Mamat ni akan membawa jumpa satu orang yang buat, yang menjadikan benda ni. Pasal ini dikeranakan oleh satu kerana. Dikeranakan Kak Piah Man buat curry puff pusing. Kak Piah Man ni arwah lah, aku jual curry puff dari dulu. So paling sedap dalam hidupku yang pernah aku jumpa. Sekarang ni yang curry puff tu dekat-dekat nak sama dengan dia, kat KS Central, lah cucuk. Aku selalu pergi beli. So curry puff Kak Piah Man ni, hang kena pergi jumpa Kak Piah Man. Kak Piah Man akan tunjuk kat hang apa yang barang yang hang perlu ada, yang ada kat dia ni. Dia perlu ada apa? Dia kena kenal hayat ilmu kudrat iradat samak basur kalam. Itu dia kata mak ni hak luar ni.
Nak uli dia macam mana? Uli dengan air sejuk, 1 do. Uli dengan minyak, 1 do. Baru kita lanyak-lanyak susun macam mana, lepas tu nak potong dia, baru dia jadi kari pak pusin. Kari pak yang ada 2 different do. Jadi bila cerita, lepas tu nak cerita yang dalam dia pula. Ubi kentang. Daging. Rempah. Sikit. Apa lagi tak tahu? Ubi kentang, rempah, apa daun bawang, cincang pun sikit, daun bawang, cincang dengan daun sup pun sikit-sikit. Lepas tu potong cabai hidup, potong bos sikit. So minyak nak goreng. So bermakna dia telah diajar oleh orang yang membuat, bukan orang yang mencerita. Tapi tak tahu nak buat, tak tahu macam mana apa. Setakat cerita-cerita dan boleh tunjuk tapi tak tahu. So begitulah juga bila kita mengaji yang sini. Dia lain dengan orang yang berada di sini, yang setakat sujud sembah semata-mata, tak kenal apa yang dia sembah dan tak tahu terus. Dia bacalah descriptions, dia bacalah kitab-kitab lama, bacalah juga Al-Quran sekalipun. Tetapi buta di dunia, buta di sini. Sebab yang mencipta Al-Quran tu siapa dia? Sesungguhnya kata-kata Muhammad itu adalah kata-kata aku. Muhammad itu. So bila dia rujuk balik, kita buka sifat 20 dulu. Kita buka mulut, perkataan, dan yang berkata-kata. Kalam, mutakalimun, kaunhu mutakaliman. So bila Syekh Abdul Qadir Jalani berkata, kalau aku hidup di zaman Mansur Al-Halas, aku akan tuntut bela kematian dia. Sebab dia tahu bukan Mansur Al-Halas yang berkata-kata. Bila dia sebut ana al-haq ma'al jubati lillah, bila dia kata dalam jubah aku yang ada hanya Allah, akulah yang sebenarnya, bukan dia yang kata. Bukan dia yang kata. Ni, kaunuhu ni apa dia? Mulut ni tak dikata apa kata-kata. Mayat pun ada. Lidah ni tak dikata-kata, orang bisu pun ada. Perkataan tu. Mulut, perkataan dan yang berkata-kata. So ni semua. So kita nak kenal ni. Jadi kalau Mak Saleh tu dah tahu bab ni, daging, minyak, ubi kentang, rempah, daun dengan cabai, takkan dia nak pergi bagi saya daging, tepung, ubi kentang, minyak apa semua. Makcik tu kata, lah ni bukan kedai runcit, yang ni kedai jual kuih. Yes, jual kuih lah, saya nak itu. Bila makcik tak kuih apa, lepas tu berasing sangat. Tu dia tunjuk. Lepas tu dia buka. Ini ada dalam. Tak, orang dia ada nama dia. Nama dia setelah lengkap, setelah dilengkapkan sifat-sifat dia tu, telah dilengkapkan zat dia tu, telah dilengkapkan asma dia, maka sebutlah Karipak. Begitulah juga bila telah mengetahui zat, sifat, asma, afa'al Allah. Tak payah nak pecah-pecah lagi. Panggil saja Allah. So, bila kita dah tahu ni semua, seperti mana kita tahunya syariat dan hakikat ini, bernama dia Karipak, mudahlah kita. Kita tahu lengkap. Senanglah kita nak. Tak selarulah lagi dah. Tak selarulah. So, tapi kalau orang nak pi lagi satu dalam, boleh lagi. Orang ditanya, Karipak makcik? Ya, makcik jual Karipak. Karipak apa makcik? Dia pi dah boleh pula. Atas dasar kehendak. Dia jatuh pada bersalah-salahan. Saya tak makan karipak daging makcik. Saya vegetarian. Saya makan karipak kosong lah, ubi kentang lah, betul ni, tak ada daging, tak ada udang, tak ada ayam. Oh, kalau hak tu cik ambil spera.
Perak ada apa pula? Dia bentuk cakaripak juga. Dia dalam ni tinyok. Tapi kulit makcik pakai kulit ni jugalah, pasal makcik tak mau nak ni. Tapi dalam lain. So dia bila dah kenal dia ada lagi. Dia ada lagi yang tak boleh disamakan. So jatuh Pak Karipak tadi. So di sini very individual. Bila dah pecah kepada aku apa? Aku bagaimana? Sini bila dia jatuh dekat Allah. Bila jatuh dekat Allah. Allah itu ni Allah, contoh dia cahaya ni, kita nak cerita dia ni tidak boleh disamakan dengan segala sesuatu. Dan dia tidak boleh diserupai dengan segala sesuatu. Tan sinilah yang kita nak tahu bila main satu peringkat popular legend ni, seorang ni yang duduk tan sini ni. Dia tak boleh disamakan dengan yang tadi kat sini. Dia tak boleh sama yang tadi kat sini. Dia tak boleh sama yang tadi kat sini. Ini pun sama, tak boleh sama yang tadi kat sini. Yang ni pun tak boleh sama yang tadi kat sini. Sebab apa tak boleh disamakan? Di atas satu kerana, iaitu ia telah dipotretkan atau ia telah digambarkan. Tan sini pula dia tidak memiliki potret dan dia tidak memiliki gambar. Dia awal, akhir, zahir, batin. So, puak ni lah yang terhijab dengan yang luar. Bila kita masuk bab sini pula, ada proses dia. Ada proses dia pula. Sebab Muhammad adalah Muhammadian. Dia ni Buddha, dia bukan Buddhis. Mereka ni telah bermakam di makam yang telah direka oleh puak-puak yang bawah ni. Maka cucu cicit mereka samalah. Begitulah juga yang puak di sini, yang Islam tidak mengenal Allah ni. Dia akan bertelagah dengan, mereka ni ada potret. Mereka ni ada potret dan gambar. Vishnu, Mahavira, ada yang mempertuhankan yang ada tokoh Mother Mary, ada yang tokoh Jesus, ada yang Ganesan, ada yang Morgan Sivan Sakti, ada lah yang Hari Krishna punya story. So there are so many to talk about or to tell about, dengan gambar lembu, dengan gambar apa, dengan gambar itu, gambar ini. That is sport. Pengikut dia pun ramai. Tapi tak sampai ke sini. Di sini pula, malangnya, dia mula timbul lah. Bagi yang tak mengenal Tuhan, dia timbul dari sudut, hang apa? Hang ngaji, hang apa? Masa di Jerman, kalau you pergi masjid, bawa anak pun, dia tanya, what are you? Salafi kah, Hanafi kah, Hanbali kah, Maliki? Setengah dia tanya tu. Cakap, I'm simply myself, sir. I'm coming with my kid. They want to see masjid. Dia bertanya dulu. I'm simply myself. So, mereka di sini pula ni ada terpecah. Bukan dari sini agak aku dari sini juga. Tapi kaedah mereka indirectly. Kono Wahabi, kono Salafi, ni Syiah lah, ni apalah, Sunnah lah apa. Sama-sama ni. Dalam sini pula ada mazhab dia ni. Dalam ni lah ada konsep dan idea. So where is the difference? Sini tak ada macam ni, tapi ada potret ni apa. Sini pula, mereka pecah belah juga. Mereka berselisih pula. Sebab mereka tak ambil yang macam mana yang ni aja. Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah. Terus. Anak Pak Wahab ikut sistem Pak Wahab. Anak ni apa ni ikut. Yang nak kata, mari kita mengaji ilmu mengenal Allah. Awaluddin ma'rifatullah ni penting. Kalau kita tahu ni,
We are religious. Semua agama kita boleh sembang mai sebab kita ada tani. Sebab dulu Morgan Sivan Sakti, Krishna, Buddha, apa ni semua mereka mempertuhankan yang satu. Mereka tak ada menyembah bahala ketika itu. Lepas mereka mati baru dicipta. So hari ni kita nak tahu. Kita nak tahu bab ni. Sebab kita telah pecah belah dengan begitu teruk di Malaysia. Bila saya cakap bab ni, tengok puak-puak yang nak hentam saya, ustaz-ustaz yang hentam saya dalam masjid. Can you believe it? Kalau dikata masjid tu rumah Allah, Allah awak tak kenal, macam mana awak masuk rumah dia? Itu sebab awak boleh maki orang, awak boleh kutuk orang, awak boleh fitnah orang dalam rumah Allah. Sebab awak tak tahu Allah tu berserta dengan awak. So di sinilah bila kaedah diajar Awaluddin Ma'rifatullah. Di sinilah diajar wafi anfusikum afala tusirun kepada budak-budak sekarang ni yang teringin nak mengenal Tuhan. Bila mereka tahu benda ni, they're gonna beat down this, they're gonna beat down this, they're gonna beat down this. Dia tak peduli bab-bab ni, yang mana hukum orang, yang mana mempertuhankan, bergaduh, berselisih faham, saling fitnah. Mereka tak peduli sebab nak pergi sini, mereka diajak oleh guru iaitu tasawuf. Mereka tak peduli lah puak-puak ni. Puak-puak ni, hak ramai ni. Yang ni tak ada lah, yang ni tak ada lah, yang ni dah mati dah, ni tak ada apa. Ni yang tadi. Okey, puak-puak sini semua tak ada lah. Yang aku sebut awal tadi lah, kalau orang main tengok, oh ni apa ni, ish. Yang lain lah pasal buat umai, macam mana apa nak faham. Tak, apa pun dari mula. Tak faham mula, tak faham lah akhirnya. Cik. So, puak-puak yang sekarang ni, yang banyak budak-budak muda ni, yang suka layan YouTube aku, suka layan YouTube Wan Nizam, yang suka layan YouTube Auni, ataupun orang-orang lain lah yang mencerita alam diri ni kan. So, mereka ada different perspective. Bukanlah kata tolak Ustaz Fiqah ni, tak tolak. Tapi kalau orang duduk masjid, orang duduk kutuk, orang duduk maki orang, penzahiran orang, berkata macam orang gila lah, isim lah, macam-macam bertuduh kat orang. Apa tak tahu? Balik dinding kita dah tak tahu dah macam mana dalam hati orang kita nak tahu. Allah Ta'ala lain, kita lain. So right, macam ni. So puak-puak ni, budak-budak muda ni, yang duk pergi dengar ceramah Wan Nizam, pergi dengar ceramah tu budak yang orang duk kata sesat, rambut macam tali kapai, macam tali timba tu, orang panggil apa tu, lepat. Budak-budak ni, mereka dah fed up dengan puak-puak ni. Puak-puak ni, puak yang sebut tadi ni di sini, mereka dah fed up dengan mereka ni. What are you guys really doing? Kamu menyambungkan kebodohan yang sangat panjang, iaitu menceritakan tentang sejarah-sejarah we listen all about dalam sekolah dulu. So kami nak sekarang ni nak ilmu mengenal Allah. Seperti mana popular legend ni yang dulu hidup. Kita tengok cerita-cerita Nabi-Nabi dulu, kalau kita dengar baca Quran ni, mereka ni betul-betul pure concentrate dengan yang ni. So itu sebab mereka tak mudah hukum orang, tak mudah kata kat orang mereka special. Okay, sampai Nabi Muhammad, Allah berselawat ke atas Muhammad sampai kali ini. Muhammad mana? Itu sebab dia ada proses, dia mengenal diri. Maka baru melekat, kita kata aku bersaksi. Bila kata Muhammad, dia syahadah macam mana? Contoh dia 25 Nabi, 24 Nabi, 24 Nabi. Nampak terbalik 24 Nabi ni, 24 Nabi ni, dia waktu mereka hidup dulu, mereka bersyahadah macam mana. Dan hari ni kita pun bersyahadah juga, aku nak saksi Muhammad suruh Allah, sedangkan Muhammad dah wafat lah. So macam mana hari ni kita nak tahu benda ni? Benda ni adalah perjalanan ilmu
mengenal yang satu. Untuk mengenal yang satu ni pula, awak kena mengenal lah diri kamu yang satu. Awak telah terkeluar daripada putaran ni untuk seketika waktu. Bukan kata buang, usul fiqh tasawuf tak boleh buang, brother. Sebab dia ilmu. Dan dia ada. Cuma nak minum teh. Jangan minum sekali teh dengan kopi. Nanti jadi pening. So, one at a time. Kalau nak mengaji fiqh, jangan mengaji makrifah atau tasawuf. Jangan pergi soal guru makrifah tentang tasawuf atau tentang fiqh. Dia boleh cerita tapi rugilah tujuan awak nak mengaji makrifatullah. So, bila mereka masuk saja ke rumah guru yang mencerita tentang ilmu mengenal Allah yang satu, mereka harus tahu soalan tidak perlu ada yang dalam ni. Sebab waktu cikgu bahasa Malaysia dah tengah bercakap mengajar, satu anak murid dah tengah menulis. Cikgu tanya, Isman, anu buat apa? Cikgu ada lagi 10 minit ya. Sekejap lagi cikgu cikgu Shah Alam lah. Cikgu ilmu alam nak masuk. Saya kerja kemarin homework tak siap lagi. Cikgu dah dekat sejam lah. So saya nak tulis kan. Tak boleh. Sebab dalam kelas aku, buku yang ada atas meja tu buku bahasa Malaysia. Yang gatai tak buat kerja sekolah kemarin siapa? Tak tahu. So, jawab sekali cikgu tu masuk, hang baru letak buku tu atas meja hang. Okey? Sekarang simpan buku tu, bawa keluar buku bahasa Malaysia. Saya duk cakap kat sini, yang awak duk tengok atas meja siapa? Mana awak nak faham apa yang saya ajar? Awak duk pergi tengok subjek lain. Subjek yang saya duk ajar ni bahasa Malaysia. Yang awak pergi tengok buku ilmu alam siapa? Jadi betul. So hari ni saya noyak sana. So hari ni apa yang lepas nak cuba cakap, jangan pergi dengar ustaz fiqh hentam lepas. Jangan pergi dengar ustaz fiqh duk tuduh lepas macam-macam. Sebab mereka tak ngaji bab ni. Mereka boleh cakap Arab. Mereka balik dari negeri Arab. We know that. Tetapi ini yang tak best ni di Malaysia. Mereka tak tahu, hello, hold on, honky. This is not your subject. Kita tak boleh cakap betul mereka. Sebab apa? Mereka jubah sekaban, mereka boleh cakap Arab. Mereka ditanya, ada degree? Ada degree. Habis. So nak jumpa Allah Ta'ala ke apa, nak apa? Saya ada degree. Saya ada degree. Tak payah tanya apa. Nak jumpa malaikat dalam kubur pun, saya ada degree. Tanya apa saya? Ada degree. Dia tanya, malaikat ada degree ke? Ada. Sedangkan malaikat tu sujud pada waktu lembaga Adam. Sebab apa? Sebab degree ya. Mayire. Okey. Di sini yang cuba lepas nak terangkan, bila kita puak-puak yang muda-muda ni nak mengaji untuk mengenal diri, bukan bermakna mereka nak tak mau semayang, tak mau solat, tak mau apa. Tak ada. Ini subjek lain. Ini subjek yang mereka nak pergi ni adalah mereka nak mengenal hakikat diri mereka. Yang tak ada kena mengenal dengan huruf dan suara. Tak ada kena mengenal dengan sejarah-sejarah Nabi. Tak ada kena mengenal langsung. Ini adalah nak mengenal siapa aku ni. So, guru dia akan cakap lah. Guru dia akan bercakap sampai kesedaran. Hayat, ada rak ambar tubuh badan, ada. Samang, ada rak cuping. Bukan pendengaran, cuping, ada. So, benda-benda macam ni janganlah kita tuduh sesat. Sebab kalau tidak, jadi macam ni ya. Morgan Sivan Sakti, apa semua tu Krishna lah, ni apa semua mereka ni. Sebab puak-puak ni yang dah gelabah, mereka ni dah meninggal, mereka nak buat macam mana dengan yang ramai ni. Mereka cipta semacam cerita Nabi Allah Idris alaihi salam.
Sampai tak ada satu umat dia diterima. Dia buat patung. So, di sini, di sebab-sebab inilah, yang ramai inilah. Dan sebegitulah di sini. Saya tanya satu ustaz tu dalam conversation lah, soal jawab baru-baru ni. Hambali, Maliki, Syafi'i, Hanafi ni, mereka ni semua ni beriman pada siapa? Pada Allah dan Rasul. Dan sedangkan Allah dan Rasul berserta dengan kita. Dan kalau kata puak Wahabi, puak Salafi, Sunnah, Syiah ni, mereka ni nak pergi ke mana? Dengan ilmu, konsep dan idea yang mereka bawa tu, yang kadangnya bertelagah. Sedangkan dalam Quran kata, janganlah kamu bersekutu walau seorang pun di dalam amal ibadat kamu. So, hari ni, nak bawa hampa semua nak pergi mana? Yalah, kami nak kembali pada Allah. So, nak kembali macam mana? Kalau tak kenal, jalan pulang. Ini kita nak cari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau daripada Allah datang, kepada Allah lah awak pulang. Macam mana awak nak pulang? Kalau saya duduk di rumah sini, saya duduk di sini, orang tanya, Pak nak mana? Nak balik lah. Balik mana? Anu mana Pak? Aku duduk sini. Habis yang kata nak balik? Celaru, jadi celaru. Kena saya mati su. Baru memang tu dia sebut dah kemarin dia nak balik. Hang tu tak tahu, duk ingat nak balik mana. Mula macam-macam lah cerita selepas mati ni. Ada lah. Sebab apa pun benda bila diulang kaji, baru ada cerita. So hari ni, bila diusul benda macam ni, nak bagi tahu, nak cari jalan kembali. Faham tak? Sebab kita tak boleh mempertuhankan guru kita. Kita tak boleh mengharap guru kita akan bawa kita pergi jumpa orang ni, baru jumpa Muhammad. Tak ada. Sebab dalam Quran cakap, aku berserta di mana saja kamu berada. Itu sebab dia, bila majlis soal jawab, saya tanya, nak tanya apa kat saya ni? Nak tanya apa kat saya ni? Padahal antara kita ni, yang ramai ni, saya seorang ni, saya tak pernah pun bermusuh dengan yang ramai ni. Dan saya tak pernah kata apa sesuatu yang tak baik kepada yang ramai ni. Tak, sebab ada petition kata lepas sesat. Apa makna orang tu telah menuduh saya sesat? Panggil orang tu mai. You guys simply sit aside, let me talk with him. Faham? So bila tanya dia, hang ngaji mengenal Allah tak? Kalau tak mengenal Allah, there's nothing to talk lah. Sebab subject difference. Tapi hang hukum aku dari sudut mana? Dari sudut apa? Orang duk kata aku tak semayang. Let's process semayang. Ni nafi isbat. Orang kata nonsense, nafi isbat. Orang kata orang tak betul. Hampa dah tolak semua ni. So, what is left there to talk? What is left there to go on about? Hampa dah fitnah orang, dah hukum orang sesat. Dalam kaedah, you judge people by your standards. So, jadi macam ni sebenarnya. Orang mengenal Allah ni, dia tak ada istilah let's debat, mari kita debat. Tak ada istilah. Sebab aku kenal apa yang ada kat diri aku lah. Dia kata nak mengenal Allah, mengenal diri. Bukan diri hang. Boleh terbang ke, boleh kebai ke, apa. Baik tu ambil pasal. It does not impress me. Minta sedekah pun, hidup susah pun, kau dia kenal Allah. Sebab itu yang susah, yang megah, yang kuat, yang hebat, yang perkasa, yang kononnya boleh rendam tangan dalam yang hangat lah, boleh celup dalam. It's part of kehidupan, jalan-jalan cerita. We don't give a damn that. Sebab kesudahannya Allah Ta'ala juga. Okay? So, kita tak mau bila kita mengaji mengenal Allah, kita terhijab di ruang yang ramai ni. Yang ramai ni terhijab daripada tadi itulah. Orang ni cakap lagu ni, orang ni cakap lagu ni. Mereka ni terlepas lah. Sebab mereka bertuhankan yang satu. Terlepas lah mereka nak cakap. Yang kita ni mempertuhankan daripada
Nenek moyang kita ni yang bawa cerita macam ni, tak khusyuk pun tak apalah, buat sudah. Okay, this is portrait, this is how your God look like. Anak-anak tu kecil-kecil dah rumah nampak dah muka Tok Kong. Tanya apa ni Tuhan dah bermasuk dah. Jadi sedangkan dia sendiri tak kenal. Yang dia nampak gambar. Bila sedih ya pergi kat gambar tu. Sedih ya pergi kat Tok Kong tu. Ada Hindu yang tak sembah Tok Kong. Ada Hindu yang tahu siapa hakikat dia. Di situ kita boleh sembang. Kita pecah masuk bab Muhammad, completely dia akan convert. Tapi di istilah makrifah ni, it does not matter lah kat mereka. Baik lah, itu dia punya jalan cerita. Cuma kita ni nak tanya, kenapa puak-puak yang saya sebut tadi kat sini tak puas hati dengan orang yang mengaji makrifah ni? Oh, sebab dia nak cakap agama, dia kena faham bahasa Arab. Sebab kemuncak ini tak buruk, tak bersorak. So what got to do with your solutions? Kan dia kata rukun qalbi itu tidak buruk, tidak bersuara. Macam mana? Meneka-neka lah sebab awak tak kenal wujud awak ni siapa. Zahir batin ni siapa sebenarnya? Siapa sebenarnya dia ini? Dan sekali lagi, kamu tidak boleh mengaku Allah, hanya Allah saja yang boleh mengaku Allah. Dan pula persoalan dia, mana kamu pula? Yang dikatakan kamu tadi tu mana? So hari ni kalau kita jumpa satu guru yang boleh mengajak kita mengenal Allah dan dia kata saya bukan guru awak, rujuklah diri awak dan pergilah, bagilah peluang kat orang yang baru pula. Baru betul. Ni ada setengah guru, dia telefon, mana ni lama tak nampak, dia buat duit dengan anak murid dia pula disebabkan cara dia sembang dia pandai. So hari ni kita nak cari guru yang dikata dia akan menunjuk, yang dikatakan orang yang beriman tu mana, apa yang dikatakan iman tu, siapa dia orang yang beriman tu, yang dikatakan idrak jiha, yang dikatakan rahimullah, yang dikatakan waristu anbiya tu siapa dia, yang dikatakan aristu, macam-macam lah nama nak sebut, tidak. So kita nak kenal yang tu. Bila kita nak kenal yang tu pula, dia ada proses dia selepas kenal. Orang kata orang makrifah ni kalau betul-betul dia kenal Tuhan, dia tak cakap dah. Okey, setuju. Tetapi fahamannya macam mana? Awak faham macam mana? Dia tak payah cakap dengan orang lah. Tak payah cakap apa dah. Sebenarnya dia tak ada apa nak cakap dengan Allah Ta'ala di peringkat makrifah sini. Ni para-para. Itu sebab kita tak mandang agama tang sini. Tang mereka ni yang buat ramai ni. Mereka ada konsep dan idea mereka pula. Kalau orang tak ikut mereka tak betul. Mereka aja betul. Tang tu. Faham tak? So di sini yang lepas nak cuba cakap ni, bila sampai tang sini dia binasa. Dia dah tahu dia apa pun tak ada kat dia. Apa pun tak ada. Itu kita kena usul balik sifat 20 pada peringkat tahkid. Dia tahu dia tak ada apa. Bila dia tak ada apa, di situlah istilah di antara dia dengan Tuhan tak berantara. Yang dikatakan jauh tak berjarak tu, yang tak nampak tu tak nampak tu. Yang dekat tiada bersisi tu bermakna tak ada nak bandingan. Sebab dia hak dia tu dia tak jumpa dah, macam mana dia nak banding. So hari ni lepas terang yang dikatakan tak buruk, tak bersuara dah, yang dikatakan tak cakap apa dah, iaitu dia dengan Tuhan. Contoh dia lagu itu kita cakap, nak minta apa lagi Tuhan mengetahui, nak bagi tahu ya Allah ya Tuhanku, tengoklah penyakit apa ni COVID-19 ni dah teruk, dah macam-macam jadi. Saya nak makan pun susah, nak jual buku pun tak boleh apa, tak boleh itu ini apa semua. Takkan nak cakap? Nak cakap apa lagi? Nak cakap, makna Tuhan tu tak mengetahui. Masa saya cakap dengan satu padri yang kat sekolah Aminah tu, saya kata, you know there's a inside Bible. Yes, saya. Dia ada cakap, kitab tu cakap apa, dia kata Jesus berjalan di satu tempat yang jauh, yang sangat lapang. Dia menjadi letih setelah beberapa hari. Hampir 40 hari dia tak makan, tak minum. Betul tak? Dia kata betul. So tiba-tiba dia nampak satu macam pokok buah. Dia lari pergi kat situ, tengok-tengok, baru dia sedang bahawa
bawa apa. Lepas tu padri kita kata, it's not the season of that fruits. Okay, betul. Bukan masa buah tu bukan musim buah tu berbuah. Bermakna dia tak mengetahui. Kalau dia mengetahui, dia tak pergi lah. Dia tahu lah, oh okey. Dia pergi baru dia sampai, dia tahu bukan musim buah. So, macam mana dia nak kata dia Tuhan? So, benda dia macam tu. Alright. Kalau kita nak sembang dengan puak-puak tu, kita tak boleh sembang bab Muhammad, Nabi Muhammad. Kita kena sembang bab Nur Muhammad. Baru boleh pecah tembok keagamaan. So, hari ni bila orang nak ngaji ilmu ni, dia ada proses peringkat membersih hati dia. Faham tak? Saya pun masih, contohlah cerita. Sebab orang duk bagi marah, orang duk bagi sakit hati tu. Kalau saya ingat nak reply, nak hantar balik, hold on Hongki, you don't understand nothing what we talk about. Alright? Boleh hentam. Tetapi, ni untuk mereka nak bagi aku jadi lagi sempoi ni. So, aku layan tak macam mana mereka punya tulis. Aku kena layan sempoi. So, bermakna terlepaslah satu peringkat. Faham? Kata kita kena uji macam-macam. Bukan sebab tak best, sebab nak jadi best. Itu je. So, cukup aku lah. Baik. Assalamualaikum sahabat semua. Maaf zahir batin. Okay ya. Wonderful lah you guys. I love you all.